السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita akan belajar satu lagi fiqh Imam Bukhari. Dalam sesi kita yang lalu kita telah belajar tentang fiqh Bukhari berkenaan dengan sihir, bagaimana satu hadis tapi diulang 7 kali oleh Imam Bukhari, dan daripada satu hadis itu kita boleh belajar beberapa fiqh ataupun hukum dan cara faham yang diambil oleh Imam Bukhari, manhaj beliau, dan kenapa beliau memilih sesuatu tajuk dengan menggunakan hadis yang sama. Maka pada malam ni kita akan juga belajar perkara yang lebih kurang sama, cuma tajuk pada malam ini ialah bagaimana Imam Bukhari dia menyusun hadis-hadis dan dia letakkan tajuk-tajuk, dan kisah kita pada malam ni akan berkisar berkenaan dengan tata cara kita mendidik insan, bagaimana kita mendidik manusia. Dan Imam Bukhari telah mengatur, telah menyusun hadis-hadis, dan diletakkan di bawah tajuk al-ilm, berkenaan dengan pengetahuan dan ilmu itu. Kemudiannya dibuat tajuk-tajuk yang tertentu, dan daripada situ kita ingin belajar bagaimana Imam Bukhari dia telah menyusun satu cara, satu kaedah untuk kita mengajar manusia ataupun kita mendidik manusia dengan beberapa tajuk yang diletakkan oleh Imam Bukhari. Antaranya yang secara ringkas, tuan-tuan sekalian, sebelum kita pergi in depth secara terperinci, secara ringkasnya antara perkara yang kita akan sentuh pada malam ni ialah bagaimana Imam Bukhari bila dia susun hadis tersebut, yang mula-mula sekali dia cerita pasal kepentingan ilmu. Kenapa? Sebab dia nak bagi kita ada motivasi, kita ada semangat tentang ilmu berkenaan, tentang menuntut ilmu. Yang keduanya, dia juga memberitahu kepada kita bahawa semasa kita belajar, dia ada satu tata cara yang diajar kepada kita, iaitu tidak boleh mengemukakan soalan. Tidak boleh mengemukakan soalan, ataupun guru yang mengajar ataupun pihak yang mengajar di depan ini, dia boleh mengambil tindakan untuk tidak menjawab soalan yang ditanya ketika sesi kuliah ataupun sesi pembelajaran berkenaan, dan ditangguhkan kemudian. Dan juga kita lihat bagaimana Imam Bukhari juga dia bawa hadis, dan daripada situ ada fiqh bahawa tidak sepatutnya kita memarahi orang yang bertanya. Kemudian kita tidak boleh terlalu beremosi ataupun kita memarahi orang yang bertanya dengan soalan-soalan yang berulang-ulang, kerana latar belakang orang yang bertanya itu adalah, kita kata, orang yang daripada pedalaman, orang Badui dan sebagainya. Tapi dalam situasi yang lain, Imam Bukhari dibawakan hadis yang lain untuk tunjuk kepada kita bahawa kalau orang yang bertanya itu, dia bertanya dengan tujuan untuk memperlekehkan kita ataupun untuk menguji ilmu kita, ataupun niat dia niat yang tidak begitu murni sehingga menyebabkan dia bertanya soalan-soalan itu,
maka Imam Bukhari dia telah bawa ke satu hadis bagaimana ada ketikanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memarahi ataupun bertukar rupa wajah baginda yang mulia di atas sikap orang yang bertanya. Begitu juga ada ketikanya Imam Bukhari bawa kepada kita, ada ketikanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendidik para sahabat ini, menunjuk ajar kepada para sahabat, meninggikan suara seolah-olah menjerit kepada sahabat dengan suara yang paling kuat yang boleh digunakan. Itu antara cara yang digunakan. Kemudian Imam Bukhari juga dia bawakan kepada kita bahawa dalam kita mendidik manusia ini hendaklah kita menggunakan cara yang boleh menarik perhatian manusia, supaya manusia tertarik untuk mendengar nasihat, mau'izah, pengajaran yang kita akan kongsi, sebagaimana kawan-kawan kita buat dalam Facebook dengan poster, banner dan sebagainya, kan? Guna tajuk-tajuk yang boleh menarik perhatian khalayak ramai. Itu antara cara yang berdasarkan sunnah, dan kita akan bincangkan hal yang demikian. Begitu juga tuan-tuan sekalian, Imam Bukhari dia bawakan kepada kita bahawa dalam proses mendidik insan, mengajar manusia ini, dia ada dua cara. Cara yang pertama, guru mengajar dan orang yang belajar dia akan mendengar pihak yang menyampaikan ilmu, itu satu cara. Cara yang kedua adalah orang yang mendengar ini akan membaca nota-nota ataupun memberitahu maklumat-maklumat untuk disahkan, kan, untuk disahkan oleh guru yang terlibat. Kemudian kita juga akan belajar jika sempat berkenaan dengan etika di dalam proses pembelajaran, di mana Imam Bukhari dia dibawa satu hadis berkenaan dengan tiga orang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dua orang masuk dalam masjid menyertai majlis ilmu yang dikendalikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seorang itu mengabaikan, meninggalkan majlis Rasulullah berkenaan. Yang dua tu masuk dalam masjid, yang seorang tu cari ruang yang ada di depan ataupun di tengah, manakala yang seorang lagi kita kata malu-malu dan berada di belakang. Itu juga akan dibincangkan pada malam ini. Kemudian sidang hadirin mukminin, Imam Bukhari juga dia bawakan kepada kita hadis berkenaan dengan proses pembelajaran ini sebaiknya adalah secara beransur-ansur, dengan peringkat-peringkat yang tertentu, dan juga hendaklah kita mengambil kira aspek psikologi ketika kita memberi nasihat kepada manusia. Dan Imam Bukhari juga mengambil kira tentang bagaimana kita nak mendidik orang yang lebih dewasa. Kita mesti mengambil kira psikologi orang yang tua. Pada masa yang sama, Imam Bukhari juga bawakan kepada kita hadis-hadis sebagai contoh bagaimana ada ketikanya Ibnu Umar sebagai contoh, dia berada dalam majlis bersama dengan orang yang jauh lebih tua daripada dia, kan, dalam keadaan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat atau berkongsi ilmu, maka ditanya soalan kepada para sahabat yang jauh lebih tua daripada Ibnu Umar. Mereka memberi jawapan yang tidak sebagaimana yang dikendaki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Ibnu Umar dia tahu jawapan berkenaan, tetapi dia tidak menzahirkan, dia tak jawab soalan itu. Dan kemudiannya hadis itu menunjukkan kepada kita bahawa apa yang disebut oleh Ibnu Umar dalam hati dia itu tepat sebagaimana yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada hadis yang sama itu, Imam Bukhari dia bawa beberapa tajuk, antaranya dia memberitahu bahawa di kalangan orang yang belajar, apabila kita jauh lebih muda daripada orang lain, maka hendaklah kita meraihkan orang yang lebih tua yang ada dalam majlis kita. Dan itu ada antara adab ataupun etika yang ada di kalangan sahabat yang ditunjukkan oleh Ibnu Umar, yang kita patut yang kita patut contohi. Tidak sebagaimana yang ada di kalangan para penuntut ilmu, dia nak dia nak tunjuk bahawa dia tahu, kan, apatah lagi kalau depan orang yang dia rasa lebih tinggi darjat daripada dia.
Begitu juga Ibnu Umar daripada hadis Ibnu Umar itu juga Imam Bukhari dia bawakan kepada kita bahawa dalam proses mendidik manusia ini tahap pemikiran dan tahap kefahaman serta tahap kecerdasan antara manusia itu berbeza. Maka hendaklah kita mengambil kira aspek-aspek ini, dan ini diulas oleh dalam Fathul Bari oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Baik, begitu juga tuan-tuan sekalian, dalam proses pembelajaran ini Imam Bukhari juga membawakan kepada kita tentang adanya perbahasan di kalangan para penuntut ilmu dan sebagainya, termasuklah kita bawakan beberapa contoh supaya manusia lebih faham apabila kita mengajar sesuatu. Apa yang penting ialah kita simplify, kita permudahkan benda yang payah, benda yang complicated, yang kompleks. Orang yang mengajar ataupun para pendakwah, pemberi nasihat, dia mesti tahu bagaimana nak uraikan benda tu satu-satu supaya dia menjadi satu contoh yang mudah difahami. Itu antara perkara yang kita akan bincang. Begitu juga bila kita menyampaikan ilmu, guru boleh menunjukkan rasa tidak suka dengan suasana yang ada di dalam majlis berkenaan, dan kita hendaklah juga bersederhana dalam kita menyampaikan ilmu. Dan ada ketikanya hendaklah kita menyampaikan ilmu itu secara perlahan, dengan suara perlahan, sebab menyampaikan ilmu ada ketikanya perlu dengan nada yang tinggi, tapi ada ketika yang lain hendaklah dengan nada yang memujuk dengan perlahan. Dan aspek ini hendaklah dilakukan dengan mengambil kira faktor-faktor yang ada pada masa itu. Jadi itu antara ringkasan tuan-tuan sekalian perkara yang kita akan bincang pada malam ini. Baik, sidang hadirin mukminin, kita tengok yang pertamanya bagaimana Imam Bukhari bila dia memulakan Kitabul Ilm dalam Sahih Bukhari, bila dia memulakan Kitabul Ilm ataupun kitab ilmu pengetahuan, dia memulakan dengan bab yang pertama yang dipanggil sebagai bab Fadlil Ilmi, iaitu bab pada menyatakan kelebihan ataupun kepentingan ilmu pengetahuan. Jadi Imam Bukhari bila dia mula dengan Kitabul Ilmi, nombor satu dia letak ialah apa dia kelebihan yang ada pada ilmu. Apa yang cuba disampaikan oleh Imam Bukhari kepada kita ialah bila kita nak bagi tahu sesuatu benda kepada orang, satu tajuk kepada orang, atau kita nak bagi nasihat satu benda kepada orang, maka antara benda yang pertamanya ialah kita mesti bagi tahu kepada orang itu apa pentingnya kita belajar benda tu. Kita mesti tinggikan motivasi mereka, semangat mereka, minat mereka untuk belajar tentang tajuk yang kita nak sampaikan. Maka sebab itu Imam Bukhari bila dia buka satu kitab, satu tajuk besar, nama dia Kitabul Ilmi, maka dia letak nombor satunya ialah bab Fadlil Ilmi, bab pada menyatakan kelebihan ilmu pengetahuan. Maka dalam tu dia bermula dengan contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Kitabil Ilmi, bab Fadlil Ilmi wa qaulillahi ta'ala, iaitu firman Allah Ta'ala. Dimulakan dengan ayat Al-Quranul Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Iaitu bagaimana Allah Ta'ala, Imam Bukhari dia nak bagi tahu kepada kita siapa yang ada ilmu, siapa yang memiliki ilmu pengetahuan, maka ada endorsement, pengiktirafan, pengesahan daripada Allah Ta'ala, daripada Al-Quran, bahawa orang itu darjat dia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa darjat. Dan Allah Ta'ala itu, dan juga dalam ayat seterusnya dia kata wa qaulihi azza wa jalla wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Tuhanku, tambahkan bagiku ilmu pengetahuan. Ini adalah doa yang termaktub dalam Al-Quranul Karim yang sangat sesuai untuk kita amalkan supaya kita ini menjadi orang yang ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedang hadirin mukminin, benda yang pertamanya ialah hendaklah kita cuba menarik minat orang supaya orang itu dia ada rasa semangat untuk mendengar tentang tajuk yang kita akan sampaikan. Itu metodologi ataupun kaedah yang diguna pakai oleh Imam Bukhari. Baik, sedang hadirin mukminin, kita tengok kemudiannya ialah satu hadis tuan-tuan sekalian, iaitu hadis berkenaan dengan
orang Badui yang datang dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam Sahih Bukhari disebut bab man su'ila ilman wa huwa mushtaghilun fi hadithihi fa atamma al haditha thumma ajaba as-sa'il, iaitu pada satu tajuk membicarakan tentang bila kita menyampaikan ilmu, tiba-tiba ada orang datang, dia tanya soalan masa kita tengah-tengah bercakap. Masa tengah-tengah kuliah kita duduk mengajar tu, tiba-tiba datang satu orang tanya soalan. Yang ni berlaku dalam majlis ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Imam Bukhari dia bawa hadis ni untuk kita bincang. Baik, dalam hadis ni tuan-tuan sekalian, Imam Bukhari dia nak bagi tahu kepada kita bahawa masa kita duduk sibuk bercakap tu, boleh kita habiskan kita bercakap dulu. Walaupun orang tu tanya soalan di tengah-tengah. Katalah kita dah mula dah 10 minit, 15 minit, tiba-tiba orang tanya soalan. Maka kita ada pilihan, sama ada kita nak jawab dulu soalan dia, ataupun kita nak tangguh dulu jawab tu, tunggu sampai habis baru kita kembali kepada si penyoal. Baik. Sidang hadirin mukminin, cerita dia ialah bagaimana dalam satu majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, iaitu Abu Hurairah berkata, qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhadditsul qauma ja'ahu a'rabi, masa Nabi ni duduk tengah-tengah dalam majlis ilmu baginda dan duduk tengah bercakap, tiba-tiba datang satu orang Arab Badui, faqala, dia bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya apa? Dia kata mata as-sa'ah, bila hari kiamat? Yang kata as-sa'ah tu bila? Famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu. Nabi dia teruskan ucapan dia. Nabi bercakap juga, Nabi tak peduli kawan tu, Nabi terus bercakap. Bila Nabi tu bercakap, faqala ba'dul qaum, jadi orang ramai yang duk ada tu, bila dia tengok orang ni, orang Badui duk tanya soalan dekat Nabi, Nabi tak jawab soalan tu on the spot Nabi tak jawab, Nabi terus je ucapan. Jadi ada sebahagian yang hadir tertanya-tanya, apa sebenar berlaku, kan? Pasal apa ni? Maka sebahagian daripada mereka dia buat kesimpulan apa? Bila dia tengok Badui tanya, Nabi tak jawab, dia kata apa? Faqala ba'dul qaum, dia kata sami'a maqala fakariha, dia kata Nabi dengar tapi Nabi tak suka kat orang tu. Nabi tak suka kepada soalan dia, kan? Nabi dengar tapi Nabi tak suka kepada soalan ataupun kepada orang tu. Fakariha maqala, Nabi tak suka kepada apa yang dia kata, kepada soalan tu Nabi tak suka. Itu sekelompok yang duk ada, dia buat kesimpulan macam tu. Sebab dia kata bila kawan tu tanya, Nabi tak respon, dia kata mungkin Nabi dengar tapi Nabi tak suka kepada benda yang ditanya. Wa qala ba'duhum, sebahagian yang lain kata apa? Sebahagian yang lain duk sangka, dia kata bal lam yasma', dia kata Nabi tak dengar kot, kan? Kalau ikut istilah kita, Nabi tak dengar. Hatta idza qada hadithahu qala aina, dia kata bila selesai sahaja Nabi dalam majlis itu, Nabi bercakap dah selesai, Nabi kata mana dia yang duk tanya tu, kan? Mana dia yang duk tanya tu? Aina urahu sa'il anis sa'ah, dia kata mana dia yang duk tanya pasal as-sa'ah, pasal hari kiamat tu? Qala ha ana ya Rasulullah, ni aku wahai Rasulullah. Qala, Nabi kata fa idza dhuyyatil amanah fantazir as-sa'ah, Nabi kata bila amanah tu nak hilang, maka kamu tunggulah berlakunya hari kiamat. Qala kaifa ida'atuha, qala idza wusida al-amru ila ghairi ahli, bila satu urusan tu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantazir as-sa'ah, maka tunggulah berlakunya hari kiamat itu. Jadi sidang hadirin mukminin, daripada hadis ni, maka apa yang kita boleh fahami ialah ada ketikanya bila orang tu tanya soalan, kita boleh tangguh, kan? Tidak bermakna bila kita tak layan tu itu akan menyinggung perasaan dia, kan? Itu tidak dikira sebagai salah,
tidak dikira sebagai salah, sebab itu ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ada beberapa andaian. Sebab apa berlakunya benda-benda macam ni? Antaranya ialah mungkin bila kita duk cakap, kita fokus kepada satu-satu benda. Kan, kita fokus kepada satu-satu benda. Jadi kalau kita jawab satu soalan yang di luar daripada tajuk, maka fokus tadi akan terhenti. Bila fokus tadi akan terhenti, kita nak sambung balik, dia akan terganggu. Kan, macam tuan-tuan tengok, kadang-kadang orang duk cakap, tiba-tiba ada benda yang distract dia. Kan, benda yang distract dia punya fokus, menyebabkan dia punya intonasi, dia punya dia punya benda yang dia nak cakap, poin-poin dia nak cakap, dia jadi lari sekejap. Itu antara benda yang kita kena timbang. Jadi apabila ada orang tanya soalan, ataupun kita nak tanya soalan, tiba-tiba kalau orang yang mengajar ni dia tak respon immediately, itu bukan salah. Itu bukan salah. Dia bergantung kepada keadaan-keadaan yang tertentu, dan dia termasuk di antara cara kita menyampaikan ilmu. Sama ada perlu ataupun tidak perlu kita menjawab persoalan tersebut pada masa itu juga, ataupun boleh kita tangguhkan kemudian daripada itu. Baik, kemudian sidang hadirin mukminin, kita tinggal sekejap yang ni, kita tengok pula kepada satu lagi tajuk, iaitu tajuk yang digunakan oleh dalam Sahih Bukhari ialah babul ghadabi fil mau'izah wat ta'lim idza ra'a ma yakrah, iaitu tajuk pada menyatakan bahawa marah ketika dalam majlis ilmu, kita bagi pengajaran, bagi nasihat apa semua ni, idza ra'a ma yakrah, kalau orang tu dia nampak benda yang dia tak suka. Boleh atau tak boleh? Kalau guru yang mengajar ataupun orang yang mengajar kat depan ni, dia menzahirkan rasa marah dia, boleh ke tak boleh? Kan, kalau kita tengok ada setengah-setengah ustaz kan, kalau dia nampak benda yang dia tak suka, dia marah. Macam saya ni payah nak marah tuan-tuan. Siapa ikut kuliah saya, dia tahulah saya susah nak marah. Kan, ada setengah ustaz, tuan-tuan duk bergurau sikit, kena sikit lagi kan, kena sound. Tak, ada satu ustaz tu, kita tak payah sebut nama kot. Kan, yang duk bergurau ni bukan budak-budak, geng-geng dekat nak pencen dah, lagi 4-5 tahun nak pencen. Satu surau belah-belah bagan tu, dia main tolak tabung. Kan, tabung surau tu kan. Yang kawan ni tolak dekat kawan tu, yang kawan yang belah sana tolak belah sini, dia bergurau. Jadi ustaz kita ni tengok, masa tu juga on the spot kena marah tuan-tuan. Kena marah on the spot, kena marah. Jadi kawan tu kecil hati. Pasal apa kecil hati? Dia kata, Allah ustaz muda, kami tua, dia kata kan. Tak patutlah marah macam tu, malu kan. Tapi siapa suruh bergurau? Kan, masa duk mengaji dia bergurau. Bila kena marah dia keluar isu. Aku tua, hang muda, hang marah aku. Dah hang tahu hang tua yang hampir bergurau tu pasal apa? Kalau budak bergurau tak apa juga, ni orang tua bergurau, kena marah. Baik, soalan sekarang ni, boleh tak guru yang mengajar, tak kiralah dia muda ke dia tua, tiba-tiba dia marah dekat kita sebab dia tengok ada benda yang menyakitkan mata dia? Contoh macam tadilah, nak bergurau atau duduk bersembang, nak duk ngoreng-ngoreng, duk bergurau, duk tolak, duk cuik kawan tu apa, so dia menzahirkan rasa marah. Adakah boleh ataupun tak boleh? Maka jawapan dia boleh. Sebab apa? Sebab Imam Bukhari dia bawa satu hadis kepada kita muslimin muslimat sekalian, iaitu hadis yang mana Imam Bukhari letak tajuk babul ghadabi fil mau'izati wat ta'limi idza ra'a ma yakrah, bab untuk menceritakan bahawa marah ketika bagi nasihat dalam majlis ilmu, majlis pengajaran, ketika mana kita duk tengok, ketika mana dia duk nampak benda-benda yang menyebabkan benda tu dia tak suka. Boleh atau tak boleh menzahirkan rasa marah? Maka Imam Bukhari dia bawa kepada kita tuan-tuan sekalian satu hadis, hadis Abu Mas'ud Al-Ansari. Hadis Abu Mas'ud Al-Ansari, siapa yang ada Sahih Bukhari terjemahan dan sebagainya boleh tengok, boleh cek tengok. Hadis Abu Mas'ud Al-Ansari, qala rajulun ya Rasulullah, dia kata ya Rasulullah, la akadu
udrikus salah mimma yutawwilu bina fulanun fama ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mau'izah ashadda ghadaban min yawma idzin faqala ayyuhan nas innakum munaffiruna faman shalla bin nasi falyukhaffif fa inna fihim al-marida wad-dha'ifa wa dzal hajah. Ni hadis ni kita dah belajar sebelum ni. Saya percaya tuan-tuan dah biasa dengar hadis ni. Hadis nak cerita tentang ada orang pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal dia semayang, tu imam semayang lama. Kan? Tu imam semayang lama. Bila tu imam semayang lama, kawan ni tak puas hati, dia pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pasal lamanya kawan tu semayang. Maka dia kata apa? Dia kata fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashadda ghadaban min yawma idzin. Dia kata faqala ayuhan nas, sampai habis. Dia kata bahawa dia sepanjang dia tengok Nabi ni dalam majlis ilmu, masa duk mau'izah, bagi nasihat, bagi pengajaran, bagi nasihat apa semua ni, dia kata dia tak pernah tengok Nabi semarah tu. Makna Nabi marah sangat-sangat bila dia dengar ada satu sahabat pergi mengadu pasal ada tu imam bila dia semayang, dia panjangkan semayang dia tu. Nabi marah sangat. Dan kawan ni kata dia tak pernah tengok Nabi marah macam tu dalam majlis ilmu, dalam majlis bagi nasihat ni. Tak pernah tengok semarah tu. Maka Nabi kata fal yukhaffif fa inna fihim al-marida wad-dha'ifa wa dzal hajah. Nabi kata wahai manusia, Nabi kata ayyuhan nas, wahai manusia, Nabi pesan supaya kita ringankan sembahyang. Kenapa? Sebab dalam jemaah yang ramai-ramai ni ada orang sakit, kan? Ada orang lemah, orang tua yang lemah tak larat dan sebagainya, dan ada orang yang ada hajat. Maka hendaklah kita ringankan sembahyang. Sebab tu kita tuan-tuan sekalian, kita ulang banyak kali dalam masyarakat kita, khususnya kalau hari Jumaat, tuan-tuan sekalian, kalau nak baca surah Sejadah pun tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Contoh paling baik tuan-tuan, kita tengok masa di Mekah dan Madinah. Kan musim haji, kalau masa orang hak ramai tu, masa kita kata bukan peak hours masa hari-hari yang orang yang sangat ramai tu, kita boleh tengok beberapa minggu masa orang ramai tu di Masjid Nabawi di Madinah dan di Masjidil Haram di Mekah, imam dia tak baca surah Sejadah. Dia tak baca surah Sejadah. Pasal apa? Sebab surah Sejadah ni memanglah sunnah Nabi, tetapi meringankan solat juga adalah sunnah Nabi. Maka kita kena tengok keadaan-keadaan dan faktor-faktor yang kita perlu ambil kira. Jadi sebab tu kita kata bahawa di surau-surau di Pulau Pinang, di masjid-masjid di Pulau Pinang ni, kalau dalam tempat kita tahu orang duk berebut nak kejar 6:30 pagi ataupun 6 suku mesti duduk atas jalan, maka imam hendaklah meringankan solat, dan kita tirulah benda yang imam-imam besar ni buat. Surah Sejadah letak kat tepi sekejap, ketika mana subuh tu lewat, kan, subuh lewat, kan, kita letak kat tepi sekejap sebab kita meringankan bebanan yang ada pada manusia yang tergesa-gesa nak pergi kerja. Kena ambil kira benda-benda macam ni. Jadi ketika Nabi dengar benda ni, sahabat yang tengok ni, dia kata dia tak pernah tengok Nabi semarah tu. Nabi sangat-sangat marah. Tuan-tuan sekalian, baik. Satu lagi, sidang hadirin mukminin, bila kita tengok ialah berkenaan dengan bila kita menyampaikan ilmu. Dia ada satu bab, iaitu bab man rafa'a sautahu bil ilmi. Bab pada menyatakan orang yang meninggikan suara dia dalam masalah ilmu pengetahuan. Bila kita nak menyampaikan ilmu pengetahuan ni, boleh ke tak boleh kita tinggikan suara? Sebab setengah orang kata ustaz bila mengajar dia tak boleh nak tinggi suara, sebab semua orang ni ada telinga belaka boleh dengar. Nah, jangan tinggikan suara. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, bila kita belajar bab ni, kita akan dapati bahawa ada ketikanya suara itu diperlahankan, dilembutkan, dan ada ketikanya suara itu ditinggikan. Antaranya ialah
Imam Bukhari dia bawa kepada kita satu hadis, iaitu hadis Abdullah bin Amr qala takhallafa 'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safaratin safarnaha fa adrakana wa qad حقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. Sahabat ni cerita, Abdullah bin Amr cerita, dia kata dia ni bersama-sama dengan Nabi dalam satu perjalanan, dan perjalanan dia dengan Nabi itu ada satu perjalanan yang mana dah hujung waktu semayang dah, waktu semayang nak habis dah, nak luput. Maka dia kata dengan sebab tu mereka ni tergesa-gesa ambil wuduk. Mereka ni ambil wuduk. Wa nahnu natawadda. Maka kami pun ambil wuduk. Masa duk tengah ambil wuduk tu, duk tengah sapu kaki. Tengah sapu kaki, tiba-tiba Nabi nampak sahabat cara dia sapu kaki itu tergesa-gesa. Maka dalam hadis ni kata fanada bi a'la sauti, Nabi tinggikan suara baginda dengan setinggi-tingginya. Nabi tinggikan suara baginda dengan setinggi-tingginya. Dan Nabi kata wailul lil aqabi minan nar, celakalah, binasalah, tumit dengan sebab sambaran api neraka. Baik, muslimin muslimat sekalian, hadis ni nak cerita kepada kita bahawa ada ketikanya bila kita nampak satu benda, emosi itu kena datang. Emosi itu kena datang. Dia tak boleh mendata, tak boleh. Emosi itu kena datang. Bila kita cerita benda sedih, kita kena sedih. Dia tak bolehlah cerita benda sedih yang ustaz ni duk gelak, dia senyum kan. Tapi kalau ustaz tu memang muka dia macam tu, kita tak boleh buat apa lah kan. Memang muka dia muka kelakar kan. Ada ustaz yang jadi muka kelakar, dia marah pun kita nampak ustaz ni macam senyum tak senyum je kan. Ada ustaz yang macam tu. Ada ustaz yang muka dia serius je, dia buat kelakar pun dia serius je kan. Ada juga ustaz macam tu, dia buat kelakar, yang kita ni nak senyum, nak gelak ke tak gelak, sebab muka dia tu serius kan. Ada orang macam tu. Tapi nak ceritanya bahawa hak pentingnya ialah emosi tu kena ada, menyertai pengajaran. Bila kita bagi nasihat, bila kita mendidik manusia, emosi itu kena ada sekali. Maksudnya ialah bila kita cerita benda sedih, air muka kita, suara kita mesti menunjukkan kesedihan yang sama sebagaimana benda yang kita cakap. Bila kita nak cerita pasal api neraka, maka hendaklah kita dengan suara kita tu menunjukkan seolah-olah sepatutnya orang takut kepada api neraka. Bukannya orang boleh buat bergurau senda pasal api neraka. Tak boleh. Bila kita nak cerita pasal kubur umpamanya, kena cerita kubur ni dengan nada, dengan emosi yang mana sepatutnya bila orang dengar, orang akan rasa takut kepada kubur. Jangan macam orang tua dekat kampung saya, tuan-tuan sekalian. Ada dua orang pak cik ni, dia duduk sembang kat kedai kopi. Dia sembang kedai kopi yang ayah saya dengan beberapa orang ni dengar lah. Dia duduk bercakap, dia boleh duduk bergurau senda pasal kubur. Dia kata apa? Dia kata nanti bila kita mati, kita duduk sebelah lah. Dia kata duduk sebelah, senang nak sembang. Dia kata cuba tuan-tuan bayang. Ada orang dia boleh buat lawak benda-benda lagu tu. Tak. Kita sembang bab kubur ni, bila nak sembang bab kubur, kita kalau boleh tuan-tuan sekalian elak benda-benda lagu tu. Kan? Sembang bab kubur, biarlah sembang benda tu bagi menakutkan diri kita supaya kita ni insaf. Kita ada rasa takut untuk buat benda-benda yang bercanggah daripada apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, maka dalam Fathul Bari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata apa? Dia kata bahawa wastadalla al-musannif, dia kata maka Imam Bukhari dia buat dalil apa? Ala jawazi raf'i sauti bil ilmi. Boleh kita meninggikan suara bila kita nak menyampaikan ilmu pengetahuan. Boleh tinggikan suara. Khutbah umpamanya, ada khutbah sedih, maka suara kena sedih.
Ada khutbah dengan nada memujuk, maka suara kita, intonasi kita mesti pujuk. Kalau khutbah nak cerita pasal perang, suara kena tinggi. Saya pernah kena tuan-tuan sekalian satu masjid, bukan masjid kat sini, masjid seberang Perai Selatan. Ini cerita lama, tahun 90-an, dekat-dekat ujung-ujung 90-an. Masjid itu masjid kayu, lantai pun kayu, masjid uzur dah. Tapi sekarang ni kalau bila saya pergi, saya tengok masjid tu dah ada masjid baru, masjid batu. Jadi masjid tu lama dengan lantai kayu, dinding kayu, tapi dia punya sound system dia A. Sound system dia A. Biasa masjid lama ni sound system dia out, tidak, dia sound system dia A. Jadi saya khutbah saya tuan-tuan sekalian, sebab saya tahu di masjid berkenaan orang tua, orang kampung. Jadi saya tak cakap benda yang sensitif, saya cuma bercakap pasal tajuk bagaimana orang-orang muda yang tidak lagi dapat kita harapkan sebagaimana Khalifah Mu'tasim, kan? Kita cerita yang itulah, cerita macam mana Khalifah Mu'tasim dan negara Amuriyah apa semua tu, cerita dengan bala tentera dia, bagaimana perempuan Islam yang diaib dan sebagainya. Jadi bila kita cerita macam tu tuan-tuan sekalian, kita nak cerita pasal semangat mempertahankan maruah tu, maka suara kena tinggi, kan? Kita nak anjurkan kepada orang yang dengar ni supaya ada semangat tu nak mempertahankan maruah wanita Islam. Ni dak kita yang duk bawa motor, duk bawa anak dara orang, kita yang duk pergi berzina dengan anak dara dan sebagainya. Itu yang saya cerita. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian dapat panggilan telefon daripada satu ustaz kita. Dia kata, ustaz, pihak polis dapat laporan dah. Ada makmum buat laporan. Dia kata ustaz hari ni dia baca khutbah, dia kata bukan baca khutbah. Jadi saya tanya apa masalah? Dia kata khutbah ni kena baca, bukannya cakap lagu tu tanpa teks, dia kata. Tu cuba tuan-tuan bayang, ada lagi masjid lagu tu di Pulau Pinang ni. Dia rasa pelik bila kita khutbah tak ada teks. Dia kata khutbah ni kena baca, dia kata. Satu lagi dia kata, yang kedua dia kata khutbah mana boleh suara tinggi lagu tu, dia kata. Suara tu kena perlahan. Dia kata kita bukan tak dengar, kita dengar. Dia kata ada telinga. Dia kata masjid dia lah buruk lantai kayu. Dia kata nak runtuh dengar suara ustaz tu bagi baca khutbah. Ini masalah tuan-tuan. Ini masalah. Suara kita kena sesuai dengan benda yang kita bercakap. Cuba tuan-tuan bayang kalau khatib cakap pasal jihad, khatib cakap pasal perang, khatib cakap pasal masalah anak-anak muda yang teruk perangai dia ni, dia cakap perlahan, apa jadi? Ada tak semangat jihad? Ada tak rasa geram kepada musuh? Ada tak rasa geram kepada orang yang buat jahat? Tak ada. Jadi macam mana kita nak supaya orang yang dengar tu dia ada perasaan geram kepada musuh-musuh Allah Ta'ala? Macam mana kita nak supaya orang yang dengar tu dia ada semangat jihad, nak infak, nak belanjakan harta dia pada jalan Allah Ta'ala, dengan apa yang berlaku di Syam, di Palestin dan sebagainya? Sudah tentu memerlukan kepada suara, intonasi yang sesuai daripada orang yang bercakap. Jadi Imam Bukhari kalau ikut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata bahawa maka Imam Bukhari dia ambil hadis ni, dia kata hukum dia adalah dibolehkan, jawazi, dia kata ala jawazi raf'i sauti bil ilmi, mana dibenarkan, dibolehkan meninggikan suara dalam penyampaian ilmu. Biqaulihi, dengan menggunakan perkataan dalam hadis tu, fanada bi'a'la sauti, maka kalau bila kita bercakap kita tinggikan suara dengan muka kita merah dan sebagainya, maka itu dibenarkan, bukan kata tak boleh. Ada orang kata dalam masjid suara kita kena perlahan sebab ni masjid, ini rumah Allah Ta'ala. Tak betul. Tak betul. Suara orang yang mengajar mestilah sesuai dengan apa yang dia nak sampaikan. Kalau perlu meninggikan suara, dia boleh meninggikan suara. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bila kita buat majlis ilmu, sound system kena cantik. Sound system kena cantik sebab dia mempengaruhi psikologi dan juga kekuatan mental orang yang menyampaikan ilmu. Saya sendiri saya perasan tuan dan sekalian, bila saya pergi mengajar di beberapa tempat, bila sound system dia teruk, saya sendiri tak boleh nak menyampaikan sebaik yang mungkin.
Sebab apabila kita bercakap, tuan-tuan sekalian, antara faktor yang penting sound system. Sebagaimana tuan-tuan main futsal, betul tak? Siapa main futsal dia tahu? Kan? Main futsal apa dia penting? Padang. Kan? Padang. Dia punya lantai tu lantai apa? Lantai kapet ke lantai kayu macam ni. Itu satu. Kasut. Betul tak? Pencahayaan. Kan? Benda tu dia mempengaruhi psikologi kita, kan? Dia mempengaruhi jiwa kita. Maka benda-benda yang macam ni, tuan-tuan sekalian, kita kena ambil kira. Sebab itu Imam Ibn Hajar kata, Imam Bukhari daripada hadis ni dia ambil perkataan fanada bi a'la sauti untuk menunjukkan bahawa boleh kita meninggikan suara. Baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, seterusnya dalam perbincangan kita ini, Imam Bukhari juga tuan-tuan sekalian, dia bawakan kepada kita satu lagi tajuk, iaitu apabila kita nak menyampaikan ilmu, kita kena tahu bagaimana kita nak tarik perhatian orang tu. Macam mana kita nak tarik perhatian orang tu? Antaranya ialah hadis Ibnu Umar yang kita cerita tadi. Hadis Ibnu Umar yang kita cerita tadi, iaitu di mana Ibnu Umar kata faqala dalam hadis ni, iaitu Nabi kata, kamu tahu tak ada satu pokok yang mana pokok ni dia tidak menggugurkan daun. Baik, kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, dalam hadis berkenaan, hadis Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslim fahaddithuni ma hiya fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah fastahyaitu thumma qalu hadithna ma hiya ya Rasulullah qala hiya an-nakhlah. Ibnu Umar dia bawa kepada kita satu hadis yang mana Nabi tanya kepada para sahabat yang ada pada masa tu. Nabi tanya, iaitu inna minasyajari, di antara banyak-banyak pokok, dia ada satu pokok syajaratan la yasqutu waraquha, dia ada satu pokok yang tidak gugur daun dia. Dalam banyak-banyak pokok, ada satu pokok yang mana pokok tu tidak gugur daun dia. Dan Nabi kata, pokok tu, dia kata, wa innaha mathalul muslim, pokok tu perumpamaan dia adalah perumpamaan seperti seorang muslim, seorang Islam. Maka Nabi kata, terangkan kepadaku apakah pokok itu. Dia kata, terangkan kepadaku apa dia pokok tu. Mahia, apa dia pokok tu? Banyak-banyak pokok, ada satu pokok yang mana pokok ni dia seperti seorang muslim. Pokok ni dia tak menggugurkan daun, tapi dia seperti seorang muslim. Maka Nabi tanya, mahia, apa dia? Jadi di kalangan sahabat yang ada tu, dia kata fawaqa'an nasu, sebahagian yang ada tu, sebahagian manusia yang ada, dia kata fi syajaril bawadi, seperti pokok yang ada dalam hutan tu. Seperti pokok yang ada dalam hutan. Ibnu Umar kata, dia kata dalam hati dia kata an-nakhlah, pokok kurma. Tapi dia tak sebut, dia tak cakap. Sebab apa dia tak cakap? Dia malu. Kan? Dia malu. Sebab apa dia malu? Sebagaimana yang kita belajar tuan-tuan sekalian, Ibnu Umar ni hak paling muda, antara yang paling muda di kalangan para sahabat yang ada. Sedangkan hak lain semuanya tua-tua belaka. Maka dia kata, bila dia kata macam tu, dia kata, hak lain kata dekat Nabi, tunjukkan, bagi tahu kepada kami apa dia. Mahia ya Rasulullah, apa pokok tu wahai Rasulullah? Qala hiya nakhlah, Nabi kata itu adalah pokok kurma. Maka betul sebagaimana yang Ibnu Umar dok teka tu. Baik, muslimin muslimat sekalian, dalam hadis ni Imam Bukhari, sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Hajar, dia kata bahawa
hadis ni menunjukkan kepada kita cara Nabi nak tarik perhatian orang supaya dengar benda yang dia nak kata. Dengan cara dia ambil satu perumpamaan supaya kita ni tertanya-tanya. Supaya kita ni tertanya-tanya apa dia. Maka sebab tu tuan-tuan sekalian, saya duk perhati dalam Facebook yang kawan-kawan kita duk buat kan. Buat video ataupun dia edit video tadi 5 minit, 6 minit kan. Nak suruh orang klik video tadi. Cara dia macam mana? Dia pergi bubuh beberapa ayat-ayat tertentu kan. Beberapa ayat tertentu, beberapa soalan tertentu supaya orang bila dia tengok video tu dia rasa tertarik nak klik video tu. Itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kita bagi tahu satu benda supaya orang tertarik dengan mesej yang kita nak sampaikan. Maka dalam keadaan kita sekarang, ustaz-ustaz umpamanya ataupun orang yang buat banner ataupun AJK masjid, bila dia buat poster besar-besar letak tepi jalan dan sebagainya, dia kena tahu bagaimana nak attract perhatian orang ramai kepada poster dia. Itu ada satu seni, satu cara yang berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan perasan tak? Ada orang buat poster, muka ustaz besar, kuliah maghrib besar, tempat cari tak jumpa kat mana. Tuan-tuan perasan tak? Saya kena poster macam tu cukup bengang tuan-tuan. Cukup bengang. Tak adalah bengang apa, tapi kita rasa sedih. Kita rasa frust pun ada, rasa ada benda tak kena. Apa tujuan poster? Tujuan poster nak bagi tahu kat orang. Nak bagi tahu kat orang bahawa ustaz ni akan bagi kuliah, bagi ceramah, forum dan sebagainya di tempat kita. Jadi bila orang tengok poster tu, antara benda yang orang nak tahu siapa ustaz tu, betul tak? Program apa? Orang nak tahu juga. Bila? Tempat di mana? Kan? Pukul berapa orang nak tahu? Ni bila kita tengok muka ustaz tu, kita duk cari belah mana ni? Masjid apa? Yang ni masalah tuan-tuan sekalian. Yang ni masalah. Jadi kita kena tahu seni dakwah ni, uslub dakwah, cara kaedah dia kita kena tahu. Ustaz ke AJK masjid tu, imam, pengurusi masjid, apa AJK biro dakwah dan sebagainya, dia kena tahu benda-benda macam ni. Siapa yang sebar melalui Facebook, dia kena tahu cara-cara nak tarik perhatian orang supaya mereka tertarik dengan dakwah kita. Jadi itu berdasarkan kepada bagaimana Imam Bukhari dia bawa benda-benda yang macam ni kepada kita, tuan-tuan sekalian. Baik. Bila kita tengok hadis ni, tuan-tuan sekalian, Imam Bukhari dia bawa hadis yang sama tapi tajuk lain pula. Hadis yang sama. Hadis yang sama tapi tajuk lain. Tajuk apa tuan-tuan sekalian? Bab al-fahmi fil ilmi. Hadis sama. Hadis Ibnu Umar pasal pokok kurma, tapi babul fahmi fil ilmi, bab kefahaman tentang ilmu pengetahuan, yang mana Ibnu Hajar kata ini menunjukkan kepada kita bahawa setiap sahabat itu dia berbeza di antara satu sama lain kerana berbeza umur dan sebagainya. Jadi maka orang yang berdakwah ni, orang yang menyampaikan ilmu pengetahuan, dia kena tahu siapa mad'u dia, siapa yang duk ada depan ni. Yang duk ada depan dia ni taraf yang macam mana. Kadang-kadang kita pergi satu tempat yang duk ada ni bercampur antara orang yang mana IQ dia tinggi dengan IQ yang rendah. Maka orang yang menyampaikan ilmu, dia kena tahu benda ni. Maka ilmu yang dia nak sampaikan, dia kena olah supaya boleh meraihkan semua golongan yang duk ada dalam kuliah dia. Itu cara dia, tuan-tuan sekalian. Sama dalam Facebook. Bila kita berdakwah, kita kena tahu dalam Facebook tu orangnya macam-macam. Maka macam mana kita nak tarik benda, kita nak tarik orang kepada dakwah kita, hendaklah kita melihat kepada kepelbagaian jenis manusia dan tahap kecerdasan manusia. Saya bagi contoh dekat tuan-tuan. Kadang-kadang ada kawan-kawan kita bila dia komen, dia bubuh kartun, betul tak? Komen ni mesti kartun, Ultraman lah macam-macam. Bagi setengah orang dia kata ni childish, bagi setengah orang dia kata childish. Tapi tuan-tuan, kita tak boleh kata childish. Sebab apa? Sebab dia bergantung kepada orang hak buat tu.
Apa niat dia? Kalau kita, komen kita semua serius, maka apa akibat dia? Tuan-tuan sekalian, antaranya ialah orang akan melihat kita orang yang serius, orang yang tak sukar didekati, golongan muda yang suka kartun dan sebagainya, dia takkan mendekati kita. Maka kita kena ada selingan-selingan yang mana benda yang kita buat tu nampak macam kartun dan sebagainya, tetapi dia sebenarnya ditujukan kepada golongan yang sesuai dengan tahap tersebut. Sama juga dengan tajuk yang kita guna. Tajuk yang kita guna, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang tajuk terlalu formal. Pasal apa? Sebab kita nak tarik orang yang jenis yang macam tu. Ada tajuk yang bunyinya begitu santai. Kenapa? Kerana majoriti masyarakat dia tak suka kepada benda yang terlalu ilmiah. Dia balik waktu maghrib, dia dah letih satu hari di pejabat. Dalam kepala dia nak pergi masjid, duduk di surau, nak dengar secara santai. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok mana-mana ustaz yang mengajar terlalu ilmiah, dia takkan dapat sambutan ramai. Dia takkan dapat. Sebab majoriti manusia bukan macam tuan-tuan. Tuan-tuan ni dengan fiqh Bukhari, dengan Sahih Bukhari, dengan Sahih Muslim, apa semua dengan rijal hadisnya, apa semua mustalah hadis. Orang kampung kat luar sana, tuan-tuan bagi tahu rijal hadis, dia tahu apa? Dia tak tahu. Tuan-tuan cerita pasal macam mana hasan li ghairi, macam mana hadis dhaif boleh diangkat menjadi hadis hasan li ghairi. Tuan-tuan cerita dekat kampung, ngangor. Kan? Dia nak santai. Dia nak duduk kat dinding, bukan nak kata orang kat dinding ni. Dia duduk kat dinding, dia menyandar. Dia dah letih, dia nak menyandar kat dinding, dia nak relax, dia nak dengar ada selingan ketawa. Tak mau ilmiah sebab tu pening kepala, dia dah pening dia pejabat. Jadi kita kena raih keadaan macam tu, dan kita kena ada ustaz-ustaz ataupun para pendakwah, orang yang nak menyampaikan ilmu yang boleh masuk kepada golongan macam ni. Kalau tuan-tuan nak bawa satu cara je, tuan-tuan nak bagi cara ilmiah, tuan-tuan kata sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Ashur, tuan-tuan cerita lagu tu nganga orang kampung. Ibnu Ashur siapa dia? Lepas Ibnu Ashur sebut Al-Zamakhsyari pula, nganga dia, tuan-tuan. Dia tak mau, orang kampung dia tak mau benda lagu tu. Dia suka benda santai. Kita kata yang ni haram, dia nak lagu tu je. Dia tak mau kita nakal. Nakal ni dia ilmiah. Bila dia ilmiah, ramai orang letih. Sebab dia heavy, dia berat. Jadi tuan-tuan sekalian, maka Imam Bukhari dia bawa kepada kita ni, dia nak bagi tahu sebagaimana Ibnu Hajar sebut dalam Fathul Bari, dia kata bahawa orang yang duk dengar kita ni pelbagai. Jadi kita kena tahu realiti tersebut. Baik, muslimin muslimat sekalian, kemudian dalam perkara yang lain dia kata bahawa dalam hadis yang lain pula, iaitu hadis dalam satu tajuk yang Imam Bukhari sebut, bab man qa'ada haitsu yantahi bihil majlisu wa man ra'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Cerita dia iaitu bila kita terserempak dengan majlis ilmu, kita nak masuk ke tak masuk, kita nak duduk tumpang, nak duduk ke, kita nak buat macam mana. Maka muslimin muslimat sekalian, dalam hadis ni cerita dia ialah ada satu orang dia pergi masuk dalam masjid. Baik, dia pergi masuk dalam masjid dan dia dapati bahawa dalam masjid tu ada majlis. Mereka semua ni semuanya tiga orang. Salasatu nafar fa aqbalat nani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun. Dua orang pergi masuk dalam majlis, yang seorang lagi dia tak ikut, dia balik. Maka apa yang berlaku? Qala fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqati fajalasa fiha wa ammal akhar fajalasa khalfahum wa ammal thalith fa adbar. Hak seorang pergi duduk tengah-tengah, hak seorang lagi pergi duduk kat belakang, hak seorang lagi balik. Baik, apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Dia balik. Bila dia balik, wa amma thalith fa adbara zahiban, dia balik. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
ala ukhbirukum anin nafaris salasati amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahu Allah wa ammal akhar fastahya Allah minhu wa ammal akhar fa'aradallahu anhu. Nabi kata yang 3 orang tu, Nabi kata hak seorang tu dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia nak cari keredaan Allah taala. Kan? Hadis ni juga Imam Bukhari, antara fiqh hadis yang kita boleh ambil ialah bila kita masuk dalam majlis, tengok ada tempat kosong kat depan, dibolehkan kita melangkah orang duduk kat depan hak kosong, walaupun kita dilarang sebenarnya duduk langkah orang. Sebab Imam Ibn Hajar kata walaupun salah, kalau telah penuh majlis kita malam ni, tak boleh kita langkah orang. Tiba-tiba ada tempat kosong kat depan. Imam Ibn Hajar kata dari segi fiqahnya menunjukkan kepada kita bahawa walaupun salah bagi kita melangkah orang yang penuh di tengah, tapi sebab kosong di depan, kita disuruh penuhkan kosong di depan, maka siapa yang datang lambat, dia boleh melangkah orang di tengah-tengah tu. Hak salahnya orang di tengah-tengah kerana tidak memenuhkan tempat di depan. Itu dari segi fiqhnya, tuan-tuan sekalian. Maka boleh kita datang, kita penuhkan tempat kosong walaupun terpaksa melangkah orang di depan. Satu. Yang kedua, dia kata hadis tadi juga menunjukkan kepada kita bahawa kenapa Allah Ta'ala malu kepada dia. Sebab dia malu kepada Allah, maka Allah Ta'ala malu kepada dia. Apa maksud dia? Maksudnya ialah dia datang. Dia datang. Bila dia datang, hati dia tu dah taraddud. Dah taraddud ni. Nak duduk ke nak lari? Nak duduk ke nak lari? Siapa yang jazam hati dia nak menyertai majlis ilmu, dia terus duduk. Duduk kat tengah-tengah, mana ruang kosong, dia terus duduk. Tapi siapa yang taraddud ni, dia duduk belakang. Siapa duduk belakang tu ya tu? Taraddud kan? Dia fikir aku nak duduk ke nak balik? Nak duduk ke nak balik? Dia pun duduk juga, tapi duduk belakang. Hadis ni kata dengan sebab dia malu kepada Allah, maka Allah Ta'ala malu kepada dia. Apa maksud dia malu kepada Allah, maka Allah Ta'ala malu kepada dia? Imam Ibn Hajar kata maksudnya dia diberikan pahala oleh Allah Ta'ala, sebabnya dia sebenarnya nak balik, tapi dengan sebab ada majlis ilmu menyebabkan dia rasa terikat. Dia rasa tak sanggup, tak sampai hati nak keluar daripada majlis ilmu, menyebabkan dia duduk juga tapi duduk belakang. Dia duduk juga tapi duduk belakang. Maka Imam Ibn Hajar kata orang yang duduk belakang, dia sebenarnya dia taraddud nak duduk ke nak balik, tapi sebenarnya sebab dia serba salah, dia malu kepada Allah, maka Allah Ta'ala malu kepada dia. Maksudnya ialah orang itu tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita ni tuan-tuan, ni yang kita kata strategi, seni, the art of dakwah dan sebagainya. Bila kita masuk dalam masjid, terutamanya masjid-masjid kampung, kadang-kadang kita tak boleh strict sangat tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak boleh strict sangat. Sebab orang kampung ni, orang pedalaman, dia dengan ilmu ni dia tak begitu terdedah. Exposure tu kurang. Jadi sebab tu saya pergi banyak masjid. Kita tahu dah, kalau masjid orang terpelajar, orang yang highly educated lain, kan lain. Cara duduk dia, air muka pun kita nampak lain. Kalau masjid kampung ni, hak jenis hak mengaji lebih kurang kuliah pun sekali-sekala tu tak boleh tengok. Dia berderet ni pada dinding ni, dia duduk sandar ke belakang. Tengah-tengah ni kosong. Tengah ni kosong. Kan? Hak lagi best tuan-tuan sekalian, dia duduk kat luar tu, kat beranda kat luar tu, dengan tu imam duduk isap rokok, dia duduk jenguk-jenguk kita lagu tu. Tu lagi best. Saya pernah sampai masjid tu, belah baling tu. Saya kata aku nak mengajar lagu mana ni? Tuan-tuan rasa boleh mengajar tak? Orang tak ada kat depan ni, tak ada orang kat depan. Dia duduk kat dinding tu, lepas tu hak ramai tu dekat luar tu, duduk isap rokok, dia duduk jenguk sekali-sekala tengok ustaz, sekali-sekala duduk tengok ustaz. Boleh mengajar? Oh tuan-tuan, tak boleh. Tapi kita kena sabar. Sebab apa kena sabar? Sebab kuliah dia sekali-sekala je. Kalau kita marah dia, agak-agak tuan-tuan lah,
Dia masuk ke dia lari. Agak-agak tu dia masuk ke dia lari. Saya khutbah di banyak tempat tuan-tuan sekalian, kalau saya nampak siapa yang budak-budak muda ramai duduk atas motor kat luar tu, saya tembak daripada atas mimbar tu. Tembak daripada atas mimbar. Dia tak bergerak, dia relax itu. Relax je. Kita ni kata, kamu nak pahala kalau kamu nak apa hari ni? Kita kata lagu direct no, hantar motor no, bawa pokok no, kita tunjuk depan-depan. Dia relax itu, dia ada. Jadi benda-benda macam tu tuan-tuan sekalian, dia kena ada cara. Kadang-kadang ada orang, dia bila kita tegur lagu tu dia masuk, ada yang masuk. Tapi ada orang dia tak peduli. Kita kata apa? Alah. Ada satu masjid, khutbah saya bukan lebih pukul 2 pun. Dia tengah khutbah ni. Mamak ni. Tak apa sebut mamak kan? Mamak ni. Dia pergi kat pintu masjid tu, dia pergi kat pintu, dia buat macam ni. Tuan-tuan, dia buat macam ni. Saya duduk tengah khutbah, nampak dia buat macam ni, saya duduk tengok jam saya. Pukul berapa? 1.50. Bukan pukul 2 lagi. Dia buat lagu ni dah. Cuba tuan-tuan bayang, ada orang lagu tu dia boleh buat. Jadi sebab tu kita kata bahawa bila kita berhadapan dengan manusia ni, dia ada macam-macam cara. Maka siapa yang meninggalkan majlis ilmu, siapa yang meninggalkan majlis ilmu, maka dia berdosa jikalau dia meninggalkan majlis ilmu tanpa sebarang keuzuran yang syar'i. Tanpa sebarang keuzuran yang syar'i, maka dia dikira berdosa. Sebabnya ialah perkataan fa'arada, kan? Perkataan fa'arada. Dia kata wa ammal akhar, hak nombor 3 tu, lelaki yang ketiga tu, wa ammal akhar fa'arada, dia berpaling, dia pergi tinggalkan majlis tu, fa'aradallahu anhu, maka Allah Ta'ala berpaling daripada dia. Imam Ibn Hajar kata perkataan fa'aradallahu anhu maksudnya bila dia tengok majlis ilmu tu, dia bukan tinggal saja-saja, ada dalam hati dia tak suka kepada majlis ilmu. Maksudnya kalau tuan-tuan duduk dalam masjid, ada kuliah, tapi tuan-tuan tinggal kuliah tu sebab tuan-tuan ada hal nak buat, bini kirim barang ke apa semua tu, yang tu tak termasuk dalam tajuk ni. Tak termasuk dalam tajuk ni. Tapi kalau tuan-tuan tengok majlis ilmu, tuan-tuan pelekeh benda tu, tuan-tuan tinggal, maka itu maksud fa'aradallahu anhu. Baik, muslimin muslimat sekalian. Baik, pukul 10 dah. Kita tengok kemudiannya apa lagi antaranya ialah kita lihat bahawa Ibnu Mas'ud contohnya tuan-tuan sekalian. Ibnu Mas'ud sebagai satu contoh, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia bagi nasihat, dia kata dia akan tetapkan hari-hari yang tertentu, beberapa hari yang tertentu, sebab dia bimbang. Kami bimbang, para sahabat ni jadi bimbang bahawa Nabi ni dia takkan bagi kepada kami nasihat setiap hari. Maknanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Mas'ud, dia tak bagi terlalu kerap sehingga menyebabkan orang boleh rasa jemu. Jadi kita bila kita nak bagi nasihat tuan-tuan sekalian, kita perlu ambil kira cara kita mendidik manusia, jangan sampai dia jemu. Contohnya kita dengan anak-anak, kan? Kita dengan anak-anak, kita nak suruh dia semayang, baca Quran bagi elok dan sebagainya, maka kita ajar dia dengan ayat Quran, dengan hadis dan sebagainya. Kita kena pastikan bahawa jangan terlalu banyak sangat sampai dia tepu. Sampai dia tepu. Bila dia tepu, dia dah bosan, akhirnya dia reject. Kita bimbang yang tu. Dan ini menunjukkan kepada kita sebagaimana Ibnu Mas'ud kata bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak bagi terlalu kerap kepada para sahabat. Dia tak bagi pengajaran dia, nasihat dia terlalu kerap. Baik, begitu juga muslimin muslimat sekalian, kita dapati bahawa dalam cara yang diguna pakai oleh Imam Bukhari ialah etika yang ada di dalam majlis ilmu. Etika yang ada dalam majlis ilmu yang kita sebut tadi, iaitu kita mengisi tempat-tempat kosong yang ada. Dan jikalau orang ramai dan kita dapati ada tempat kosong, dia boleh duduk di situ walaupun dia terpaksa melangkah crowd yang ada, orang ramai yang ada. Jadi muslimin muslimat sekalian, saya berhenti setakat itu. Mudah-mudahan kita ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia ada beberapa poin lagi yang saya tak dapat nak sebut. Saya ada hal sebab ada
tetamu malam ni tuan-tuan. Tapi antara beberapa contoh yang saya boleh sebut sekali lalu ialah dengan memberikan contoh. Imam Bukhari dia bagi contoh man alima wa allama, iaitu contoh bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kalau dia bagi nasihat, dia akan bagi contoh. Antaranya contoh pasal hujan, pasal pokok yang kita cerita tadi. Itu antara contoh-contoh yang pernah digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, dia kata Allah mahu manusia ni dapat manfaat minum daripada air tersebut dan juga ladang mereka diairkan dan sebagainya. Bagaimana tanah menjadi lembut dengan hujan dan sebagainya. Ini semua adalah cara bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu berasaskan kepada ilmu dan hikmah daripada Allah Taala, dia akan bagi kepada kita contoh-contoh yang sangat baik kepada kita untuk kita mudah mendapat pengajaran daripadanya. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita nak menyampaikan nasihat kepada manusia, adalah baik kalau kita boleh bagi contoh-contoh yang familiar dengan kehidupan mereka. Masalah saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian. Masalah saya ialah antaranya kalau pergi kuliah atau ceramah di kampung-kampung yang belah pedalaman, yang tu susah sebab saya tidak begitu biasa dengan kehidupan orang kampung. Saya pernah pergi ceramah di satu tempat tuan-tuan sekalian yang mana kehidupan orang di situ kebanyakannya menoreh getah. Saya bawa isteri saya sekali dengan mak mertua saya sekali untuk dalam program tersebut. Habis program saya tanya isteri saya macam mana. Isteri saya kata bagi dia kata terlalu tinggi. Dia kata terlalu tinggi sebab tu kampung isteri saya, dan dia tahu tahap pemikiran orang kampung. Dia kata contoh yang saya bagi tu terlalu tinggi, tak berapa sesuai dengan masyarakat di situ. Itu masalah. Sebab tu kita boleh cam tuan-tuan. Bila kita bercakap kita boleh cam. Air muka yang duk dengar ni kita tahu dah, kan? Contoh gini, kalau tengok semua mengantuk, tahu dah, kan? Kalau tuan-tuan mengajar, tuan-tuan tengok semua pakat tidur tu, maknanya menarik ke apa tu? Maknanya boring kan? Maknanya tak masuk tu, dia tak masuk. Itu masalah dia tuan-tuan. Jadi bila kita nak masuk dalam masyarakat, kita kena tahu masyarakat tu yang macam mana. Ada satu masjid di belah Kuala Lumpur, di belah Kuala Lumpur. Sebab tu saya bila pergi tempat yang saya tak biasa, saya akan tanya AJK, tempat ni macam mana? Saya pergi satu masjid di Kuala Lumpur, dia kata, Ustaz, tempat ni dua benda. Kalau Ustaz boleh buat dua benda ni, A. Dia kata, A. Saya kata apa dia? Nombor satu, Ustaz kena buat kelakar sikit. Saya kata ni payah. Saya memang tak pandai buat kelakar tuan-tuan. Saya memang tak pandai. Isteri saya, kawan-kawan baik saya semua kata, dia kata Ustaz Jai kalau buat kelakar, muka dia serius tapi dia buat kelakar. Orang tak tahu nak gelak ke tak gelak, orang tak tahu. Itu nombor satu. Dia kata kalau buat kelakar, okey. Yang kedua, dia kata kalau Ustaz boleh tibai kerajaan, A. Saya kata hak nombor dua tu senang. Hak nombor dua senang. Hak nombor satu ni saya kata payah sikit. Jadi bila saya bercakap tuan-tuan sekalian, saya ni cuba imbang. Saya tak maulah kritik kerajaan, kritik banyak. Saya tak mau. Jadi saya cuba perlahankan benda tu. Kita boleh perasan reaksi orang tu, dia tak berapa nak masuk. Jadi sebab tu kita kena tahu crowd. Kita kena tahu siapa crowd kita supaya mudah kita nak menang hati dia. Jadi bila kita nak sampaikan mesej macam sunnah ke tentang masalah apa-apa isu yang ada dalam masyarakat, kita kena tahu suasana yang ada dalam masyarakat, apa benda yang mereka tak suka, benda yang mereka suka dan sebagainya. Sebab apa tuan-tuan? Banyaklah kalau kita nak cerita sunnah-sunnah Nabi ni, antaranya macam pembinaan Kaabah kan. Macam mana bentuk Kaabah sampai sekarang macam tu, walaupun bentuk asalnya lain. Sebab apa? Sebab Nabi mengambil kira keadaan masyarakat masa tu. Kita mungkin kata masa tu susah, sekarang kita buat balik lah. Boleh tak? Sekarang kita buat balik lah, buat azal balik. Sekarang kita dah kuat. Tapi para ulama mengatakan bahawa oleh kerana itulah yang dikekalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk 4 segi macam tu, 4 penjuru macam tu, maka zaman kita pun kita kekalkan bentuk yang sama walaupun bentuk asalnya berbeza.
Jadi itu adalah beberapa contoh kepada kita bahawa perlu kita mengambil kira benda-benda yang macam ni supaya dakwah kita itu ataupun penyampaian mesej kita yang berasaskan kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memudahkan kita. Begitu juga tuan-tuan sekalian, Imam Bukhari juga dia ada satu bab yang kita sebut tadi, yang mana pada bab bahawa boleh menunjukkan kemarahan ni juga Imam Bukhari kata bahawa kita ni tak mesti tahu macam mana kita nak menyenangkan hati manusia dan tidak menyinggung hati dia bila kita bagi nasihat. Itu antara fiqh ataupun cara Imam Bukhari bila dia susun benda ni. Dia kata bahawa bila kita menyampaikan dakwah, kita perlu tahu cara kita nak bagi kemudahan kepada orang ramai. Maknanya kita tahu nak tackle dia. Benda yang dia rasa susah, bila dia dengar kita hurai sesuatu perkara, dia rasa oh, Islam ni mudah sebenarnya. Dia nak yang tu. Kan? Benda yang masyarakat rasa ini masalah, tapi bila dia dengar pengajaran kita, dakwah kita, dia rasa oh, sebenarnya Islam ni memudahkan kita, menyenangkan kita. Dia nak yang tu. Pada masa yang sama, jangan menyebabkan mereka ni rasa tersinggung dengan dakwah kita. Maka dakwah kita hendaklah dengan cara seboleh-bolehnya mengambil kira kecenderungan masyarakat, supaya dengan itu mudah kita berdakwah kepada mereka, menarik mereka kepada dakwah kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.